Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 4. Hari ini kita akan membincangkan tentang unit 7 Keselamatan Diutamakan dengan tajuknya Bijak Bertindak. Bersama saya Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 1.12. Melakukan kemahiran keyakinan air dan keselamatan dalam air. 2.12. Mengaplikasikan konsep keyakinan dan keselamatan dalam air. Manakala standard pembelajaran kita adalah 1.12.1. Melakukan reaching rescue dengan menggunakan alatan yang terdapat di persekitaran kolam. 2.12.1 menerangkan kesesuaian peralatan yang boleh digunakan untuk reaching rescue. Dan 2.12.2 menerangkan posisi badan yang selamat semasa melakukan reaching rescue. Isi pembelajaran kita pada kali ini akan merujuk halaman 50 dan 51 buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4. Mari kita baca bersama-sama apakah yang tertulis di halaman 50 buku teks kamu. Petugas di Taman Tema Air sedang membuat tunjuk cara menyelamatkan mangsa lemas menggunakan teknik reaching rescue di air. Haikal dan Shah memerhatikan dengan teliti tunjuk cara tersebut. Jika dilihat pada halaman 50 buku teks kamu, terdapat beberapa keping gambar yang kita akan bincangkan secara terperinci sebentar nanti. Keseluruhan perbincangan kita nanti akan membincangkan tentang bagaimana melakukan reaching rescue dengan menggunakan alatan yang terdapat di persekitaran kolam. Kita juga akan membincangkan tentang kesesuaian peralatan yang boleh digunakan untuk reaching rescue. Dan perbincangan kita yang terakhir akan membincangkan tentang posisi badan yang selamat semasa melakukan reaching rescue. Pada halaman 50 buku teks kamu, terdapat 4 keping gambar di mana petugas di Taman Tema Air sedang menunjukkan cara menyelamatkan mangsa lemas menggunakan teknik reaching rescue di air. Cikgu akan terangkan satu persatu gambar tersebut secara terperinci. Ini adalah gambar yang pertama. Kenal pasti kedudukan mangsa lemas terlebih dahulu. Pilih peralatan yang sesuai untuk digunakan ketika menyelamatkan mangsa lemas. Ini pula adalah gambar kedua. Segera mencampakkan peralatan tersebut ke arah mangsa lemas. Gunakan daya balingan yang bersesuaian dengan jarak tempat mangsa lemas tersebut berada. Dengan kata lain, sewaktu hendak mencampakkan peralatan tersebut, kita perlu mengagak. Sejauh mana kita perlu membaling atau mencampakkan peralatan tersebut ke arah mangsa lemas. Seterusnya kita akan melihat pula gambar yang ketiga yang terdapat di halaman 50 buku teks kamu. Pastikan balingan peralatan menyelamat itu sampai kepada mangsa lemas.
rendahkan badan supaya kedudukan kita stabil. Kita perlu merendahkan badan supaya apabila peralatan tersebut ditarik oleh mangsa lemas, kita tidak tertarik sama masuk ke dalam kolam. Jadi kita perlu pastikan kita berada dalam kedudukan yang stabil. Ini pula adalah gambar yang keempat. Sebaik sahaja mangsa lemas dapat berpaut kepada peralatan menyelamat yang dicampak kepadanya, tarik mangsa lemas itu dengan segera ke tepi. Pastikan pegangan pada tali peralatan menyelamat itu tidak terlepas. Seterusnya, mari kita lihat pula gambar yang terdapat di halaman 51 buku teks kamu. Kelihatan sedang dilakukan aktiviti menyelamat di mana beberapa murid melakonkan sebagai mangsa lemas, manakala murid yang berada di tepi kolam pula bertindak sebagai penyelamat. Mari kita lihat dan kita bincangkan apakah yang berlaku dalam gambar. Untuk menyelamatkan mangsa lemas, gunakan apa sahaja alatan yang ringan dan terapung untuk menyelamatkan mangsa lemas. Tawarkan tangan anda yang dominan kerana anda perlu menggunakan semua kekuatan yang anda miliki untuk menarik orang itu dan menyelamatkannya. Jika anda mempunyai tangan kanan sebagai tangan dominan, maka gunakan tangan kanan untuk menarik mangsa lemas itu ke tepi. Begitu juga sebaliknya jika tangan dominan kamu adalah tangan kiri. Jangan cuba menyelamatkan seseorang jika anda berdiri. Kedudukan ini berisiko dan anda boleh jatuh ke dalam air. Sebaiknya rendahkan badan dan berada dalam keadaan melutut. Kita tengok gambar dia. Itu dia gambar dua orang penyelamat yang cuba menyelamatkan mangsa dan mereka berada dalam keadaan melutut. Jangan berada terlalu hampir dengan air untuk mengelakkan anda daripada terjatuh ke dalam air akibat ditarik oleh mangsa lemas. Sambil itu, cuba kita lihat apakah yang diperkatakan oleh salah seorang penyelamat. Saya perlu merendahkan badan supaya lebih stabil dan kukuh. Ya, itu menjawab persoalan tadi. Bagaimana kita ataupun kamu jika bertindak sebagai penyelamat, kamu perlu merendahkan badan supaya badan kamu dalam keadaan stabil. Sebaiknya kamu berada dalam keadaan melutut. Cikgu akan memberikan beberapa contoh situasi di mana kamu perlu meletakkan posisi badan yang selamat ketika kamu cuba menyelamatkan mangsa lemas. Kita lihat gambar yang pertama. Kelihatan satu situasi di mana sedang berlaku tunjuk cara seorang penyelamat cuba menyelamatkan seorang mangsa lemas. Kita dapati penyelamat itu sedang berbaring sambil menghulurkan kayu untuk dihulurkan kepada mangsa lemas. Kedudukan ini lebih selamat dan stabil bagi seorang penyelamat yang cuba menyelamatkan mangsa lemas. Mari kita lihat pula gambar yang kedua. Kelihatan seorang penyelamat sedang cuba menyelamatkan mangsa lemas dengan menghulurkan sebatang kayu. Kita lihat posisi badan penyelamat tersebut.
kelihatan beliau sedang membongkokkan badannya ataupun merendahkan badannya supaya kedudukan beliau lebih stabil untuk menarik mangsa lemas ke tepi. Kita lihat pula gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga berbeza sedikit berbanding dengan gambar yang pertama dan yang kedua. Gambar yang ketiga ini menunjukkan penyelamat sedang menghulurkan tangan kepada mangsa lemas yang sudah hampir sampai ke tepi kolam. Jadi cara yang paling betul ialah meletakkan posisi badan dalam keadaan berbaring dan menghulurkan tangan kepada mangsa lemas. Kemudian kita lihat gambar yang terakhir, gambar yang keempat. Kelihatan seorang penyelamat sedang menghulurkan sebatang kayu kepada mangsa lemas. Kita lihat posisi badan penyelamat tersebut. Beliau sedang meniarap dan menghadap kepada mangsa lemas sambil menghulurkan kayu kepada mangsa lemas. Posisi ini lebih selamat dan lebih stabil untuk seorang penyelamat ketika menyelamatkan mangsa lemas. Dan itu juga boleh mengelakkan penyelamat-penyelamat ini daripada terjatuh ke dalam air ketika ditarik oleh mangsa lemas. Seterusnya kita akan lihat soalan-soalan yang terdapat di halaman 50 buku teks kamu. Kita lihat soalan yang pertama terlebih dahulu. Nyatakan alatan lain yang boleh digunakan untuk menyelamatkan mangsa lemas selain alatan yang ada di kawasan kolam renang. Sebelum cikgu ataupun kita menjawab soalan ini, mari kita lihat satu informasi yang terdapat di halaman 50 buku teks kamu. Informasinya menyatakan bahawa alatan untuk menyelamatkan mangsa lemas di air mestilah ringan dan boleh terapung. Ini adalah panduan untuk kita menjawab soalan yang diberi. Jadi, apakah alatan yang boleh kita gunakan untuk menyelamatkan mangsa lemas? Antara alatan lain yang boleh digunakan untuk menyelamatkan mangsa lemas adalah seperti pelampung, bola, botol plastik, kain, tali, dayung, jaket keselamatan dan batang penyapu. Kesemua alatan yang cikgu sebutkan ini boleh kita gunakan untuk menyelamatkan mangsa lemas bergantung kepada keadaan dan situasi yang berlaku. Kita lihat pula soalan yang kedua di bahagian cabar minda. Mengapakah kita tidak boleh terus terjun ke dalam kolam untuk menyelamatkan mangsa lemas di air? Ya, cuba kamu fikirkan. Kenapa apabila kita terdengar seseorang menjerit meminta tolong ketika sedang lemas, adakah kita perlu terus terjun ke dalam air untuk menyelamatkannya? Sudah tentu kita tidak boleh terus terjun ke dalam kolam. Kenapa agaknya? Mari kita lihat apakah jawapan kepada soalan ini. Pertama sekali, anda mesti tahu berenang. Penyelamatan berenang harus dianggap sebagai pilihan terakhir sahaja kerana mereka memerlukan banyak latihan. Mangsa biasanya akan berjuang dan panik yang boleh membahayakan penyelamatan. Terdapat banyak kes di mana anggota penyelamat juga turut lemas sewaktu cuba menyelamatkan mangsa lemas. Itulah jawapannya. Kenapa kita tidak boleh terus terjun ke dalam kolam sebaik saja kita mendengar seseorang menjerit meminta tolong.
Kerana kita perlu pastikan diri kita sendiri bersedia. Kita tahu berenang dan kita telah menjalani beberapa latihan untuk menyelamatkan mangsa lemas. Jika tidak, adalah lebih sesuai kita cuba mendapatkan pertolongan daripada orang lain ataupun menggunakan peralatan-peralatan yang terdapat di sekitar kolam sebagaimana yang telah kita bincangkan tadi. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita tentang tajuk bijak bertindak di mana kita telah membincangkan secara terperinci mengenai bagaimana seseorang penyelamat boleh menyelamatkan mangsa lemas dengan cara yang betul dan menggunakan peralatan-peralatan yang bersesuaian. Perbincangan kita tadi menggunakan rujukan buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4 halaman 50 dan 51. Semoga apa yang telah disampaikan tadi akan memberi manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe My Sana Sini channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Bertemu lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.